Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Puan Zahra binti Abdul Samad, Ketua Pustakawan Universiti Malaysia. Yang berusaha Cik Nur Zaini bin Hamisan, Bendahari Ketua Pegawai Kewangan Universiti Tun Muslim Malaysia. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Syafiq bin Sahimi, Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Islam Kampus Pagoh Universiti Tun Hussein Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke program Jom 3R at Pejabat Bendahari, Read, Relax and Recharge, yang dianjurkan oleh pihak Perpustakaan Tunku Tun Aminah dengan kolaborasi Pejabat Bendahari. Pada hari ini, tajuk yang akan disampaikan oleh penceramah kita adalah Book Review on Islamic Leadership, Salahuddin Al-Ayyubi. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati majlis yang penuh berbahagia ini, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Nasir bin Muhammad Rusdi. Dipersilakan. Nabi Karimi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang berlimpah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis pada hari ini. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkatilah dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Cik Muhammad Nasir bin Muhammad Rusdi atas pimpinan bacaan doanya sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebelum saya menjemput penceramah, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah. Diberi nama Muhammad Syafiq bin Sahimi, berasal dari Muar Johor, sudah berkeluarga dan mempunyai 5 orang anak. Mempunyai kelulusan Dr. Falsafah Usuluddin University Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, Sarjana Usuluddin di American Open University, Sarjana Muda Usuluddin University Al-Azhar. Beliau juga telah menerbitkan 5 buah buku, di antaranya Zikir Pagi, Petang dan Akidah Islamiyah. Beliau juga pernah merangkul anugerah Best Paper atau kertas kerja terbaik di Seminar Tasawuf Borneo, dan Best Presenter iaitu pembentang terbaik di Seminar Tamadun Islam Asia Tenggara di Langkawi pada tahun 2023. Ketika ini beliau berkhidmat sebagai pensyarah kanan Jabatan Pengajian Islam Kampus Pagoh UTH. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Syafiq bin Sahimi untuk menyampaikan book review on Islamic Leadership atau kupasan buku kepimpinan Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha pengurusi majlis yang saya kasihi lagi saya hormati Puan Zahra binti Abdul Samad, Ketua Pustakawan Perpustakaan Tunku Tun Aminah, yang saya kasihi Encik Nur Zaimi bin Habisan, Bendahari UTHM yang baru berkenalan dan ternyata kami seketurunan. Dan seterusnya kepada Encik Norza Iskandar, Pengarah Kewangan Pejabat Bendahari, semua staf di Perpustakaan Pejabat Bendahari dan semua staf UTHM yang ada bersama dia kita pada petang ini. Hadirin kaum muslimin yang dikasihi sekalian, sebelum saya mulakan buku yang saya pilih ataupun yang telah dipersetujui untuk dipilih, iaitu tentang Salahuddin Al-Ayyubi, suka untuk saya mengucapkan syabas dan tahniah kerana pembacaan buku atau pembudayaan ilmu adalah merupakan teras kegemilangan Islam. Di zaman mana pun Islam berkembang, pembudayaan ilmu itu wujud. Allah Ta'ala menurunkan ayat pertama di dalam Al-Quran. Ayat pertama turun kepada Nabi ketika Nabi di Mekah dekat masyarakat jahiliyah. Allah Ta'ala tak turunkan solat, tak turunkan jihad, tak turunkan ayat zakat ataupun haji ataupun umrah. Tetapi ayat pertama turun kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat adalah Iqra, baca. Menunjukkan bahawa perubahan tamadun yang baik, yang gemilang, yang cemerlang dan kuat mesti wujud budaya ilmu di dalam masyarakat tersebut. Dan anehnya, bukan anehnya lah, yang menarik perhatian kita, Allah gunakan perkataan Iqra, baca, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW adalah ummi, tidak membaca dan tak menulis. Tetapi seolah-olah ayat itu kepada Nabi dengan apa yang Allah akan turunkan baca, dan kepada umat yang boleh membaca untuk pegang dengan bacaan. Lebih menarik lagi, ayat yang sama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Allah sebut perkataan qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Qalam maknanya pen, catatan, artinya sesuatu yang tercatat, buku. Oleh itu hari semua, bila begini seorang tokoh besar di bumi Mesir, pakar buah pinggang, namanya Dr. Warid As-Sarjani, pakar sirah Islam, juga masih hidup lagi. Beliau menulis dalam satu buku kutai kecil beliau, tajuknya Al-Qira'ah Manhajul Hayah, membaca adalah jalan kehidupan. Dalam tu beliau menulis, salah dengan besar kesalahan apabila seorang mengatakan membaca adalah hobi saya. Tetapi hobi itu maknanya ada masa lapang saya akan baca, tetapi membaca adalah kewajipan saya. Kerana umat Islam adalah umat ilmu, dan ayat pertama turun kepada Nabi adalah baca. Baca bukan perkara sampingan, tetapi membaca adalah merupakan kewajipan. Dan statistik dalam buku tersebut menunjukkan bahawa pada ketika beliau tulis itu, di Jepun, purata rakyatnya setahun akan menghabiskan baca sekitar 190 buah buku khatam. Dan dia sebut juga dalam buku tu ada juga statistik di Malaysia. Okay, pada zaman dia lah, mungkin sekarang dah berubah kan. Dia meletakkan bahawa orang Malaysia membaca habis buku dalam masa setahun sekitar 2 buah buku. Sedangkan Jepun tidak, majoritinya bukan agama Islam dan Islam. Sedangkan Jepun tidak pernah turun ayat kepada mereka Iqra, suruh baca. Dan turun kepada kita umat Islam Iqra, sepatutnya kita jauh lebih banyak membaca daripada mereka sebagai suatu pembudayaan ilmu. Dan hadirin semua, kadang-kadang dua tu pun mujur, ada dua, ada yang tak ada. Jadi hadirin semua, ini mesti kita ambil muhasabah kembali untuk bangunkan kembali budaya, tamadun, kekuatan ummah mesti dengan ilmu. Dan ilmu itu kata kuncinya adalah membaca. Dan saya yakin bila saya diminta untuk diskusi buku ni, saya katakan bagus sangat dan saya suka sangat. Kenapa? Kerana bila ada yang membaca dan ada yang tak sempat membaca, dengan program bedah buku ni,
menjadikan yang tak membaca atau tak sempat baca boleh tahu juga isi dalam buku. Okey, itu adalah sangat bagus. Dan saya juga kadang-kadang buat dengan student-student di luar kampus lah kan, untuk kita buat namanya bedah buku. Okey, kamu baca buku ni yang kecil, buku kecil, nanti kita kongsikan apa yang dapat. Jadi saya tak perlu baca buku dia, saya dah tahu dah isi buku tu apa. Dan dia tak perlu baca buku yang saya baca, saya kongsikan buku itu. Jadi pembudayaan ilmu ini saya harap kita dapat teruskan dan bangunkan di dalam masyarakat kita. Hadirin kaum muslimin yang saya kasih sekalian, baik, kita teruslah kepada topik kita, iaitu tentang Salahuddin Al-Ayyubi dalam buku ini. Dr. Ali As-Salabi adalah merupakan penulis terkenal dalam bidang sejarah ataupun sirah. Okey, cuba landaikan buat telefon. Tak dulu ya, nanti telefon balik semula. Hadirin semua, Syekh Ali As-Salabi mengarang buku ini tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Buku ni versi asal adalah bahasa Arab dan saya baca yang bahasa Arab lah. Okey, baca bahasa Arab, versi asal bahasa Arab. Muka suratnya ada 700 muka surat. Versi asal muka surat. Saya tak tahu ni mungkin volume 1 ke betul tak? Volume 1. Atau saya tengok kenapa nipis pula, padahal ni translate mesti lagi tebal. 700 muka surat. 700 muka surat hanya menceritakan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Betapa besarnya insan ini. Dan kenapa pula kita mesti, dan saya menerima baik dikatakan Datuk Noh yang mencadangkan nama-nama ini. Tuan-tuan, sangat baik kalau kita lihat dalam Quran. Quran ni turun dekat Nabi. Tetapi kenapa dalam Quran kisah Nabi Musa banyak diceritakan? Kenapa dalam Quran kisah Nabi Yusuf diceritakan? Kenapa kisah Bani Israel, Nabi Zakaria, Nabi Isa diulang banyak kali? Sedangkan Quran turun kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita dapat belajar bahawa dalam kisah tokoh yang terdahulu memberikan semangat dan kekuatan dan pelajaran kepada mereka yang akan datang. Oleh itu tuan-tuan, membaca buku ini Salahuddin Al-Ayyubi memberikan suntikan semangat dan kefahaman apakah agenda, apakah cara berfikir, apakah semangat yang perlu ada pada generasi sekarang sebagaimana telah dilakak oleh tokoh-tokoh kita pada zaman terdahulu. Salahuddin Al-Ayyubi pertama sekali bukan Arab. Yang tu kena tahu dulu lah, dan bukan Jawa. Dia bukan Arab dan dia bukan Jawa. Itu kita kena tahu dulu. Dia bukan Arab. Beliau berasal daripada Kurdi, asal Kurdi. Dan tempat beliau ada ketika itu adalah di Iraq. Okey, bangsa Kurdi berada di Iraq, di Mosul dan sebagainya. Kemudian ayah beliau Najmuddin ataupun Imaduddin Al-Ayyubi telah membawa keluarganya bersama dengan pakciknya pergi ke Ba'labak dekat dengan Lubnan. Ketika beliau sampai ke sana, beliau adalah merupakan seorang insan yang berilmu, yang berakhlak mulia, seorang yang sangat teguh, bersungguh-sungguh dan memiliki wawasan hidup yang sangat besar. Ayah Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian bawa anaknya dan keluarganya pergi ke Ba'labak, tempat baru ketika itu, dan akhirnya diangkat menjadi gubernur di tempat tersebut. Ayah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Bersama dengan pakciknya bernama Asaduddin Syirikoh. Ketika duduk di sana dan akhirnya diangkat menjadi gubernur, Salahuddin Al-Ayyubi duduk dengan ayahnya dan ketika itu adalah zaman pemerintahan Abbasiyah. Kita tahu period perjalanan Islam daripada Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah. Salahuddin berada dalam period Abbasiyah. Tapi ketika itu Abbasiyah tidak terlalu kuat. Simbol je Khilafah Abbasiyah, tetapi kepimpinan Abbasiyah tidak berapa kuat. Wilayah umat Islam terpecah. Sehinggalah zaman ayah kepada Nuruddin Az-Zinki, Najmuddin Az-Zinki, beliau telah melantik ayah Salahuddin Al-Ayyubi pergi ke Ba'labak, jadi gubernur di sana, dan beliau telah berjaya menguatkan Ba'labak dan menguatkan wilayah kecil sekitar Ba'labak. Sehingga akhirnya ketika kekuasaan Kristian di Damsyik, Damaskus, Syria, akhirnya pada zaman ayah kepada Nuruddin Az-Zinki telah berjaya menawan Damsyik, Syria. Damsyik bila dapat dikuasai, mereka telah menyatukan wilayah Islam yang kecil-kecil menjadi besar, menjadi kuatlah umat Islam di wilayah yang kita panggil Saljukiyah. Saljuk tu, belah Uzbekistan, Turkmenistan sampai ke wilayah Arab menjadi kuat kembali. Tapi belum berjaya menguasai seluruh Asia Barat. Ketika Islam mula lemah ketika itu, maka kedatangan Nuruddin Az-Zinki, ayahnya Salahuddin Al-Ayyubi dan ayahnya telah menguatkan kembali kepahlawanan Islam di kawasan tersebut. Salahuddin membesar pertama dengan ilmu, menghafal Quran, menguasai bahasa asing, kemudian dilatih berkuda, memanah, menguatkan jati dirinya.
Sampailah satu ketika Nuruddin Az-Zinki, dia ada beberapa nama kena kita kena tahu. Nuruddin Az-Zinki menggantikan ayahnya ketika menguasai Damsyik, menjadi pemerintah di Damsyik. Damsyik ni Damaskus, Syria. Lalu beliau melantik Salahuddin Al-Ayyubi kerana dia tengok anak kepada Imaduddin Az-Zinki Al-Ayyubi tadi bagus, Salahuddin ni bagus. Dia lantik menjadi penguasa di bawah pemerintahannya di Damsyik. Ketika beliau menjadi bahasanya ketua polis di Damsyik, keamanan Damsyik begitu dahsyat dan hebat, orang hidup dalam keadaan tenang, sehinggalah kebolehan Salahuddin ini dapat dirasakan oleh pemerintah ketika itu. Okey, lalu beliau ketika itu dihantar pergi ke Mesir. Inilah bermula cerita macam mana Masjid Al-Aqsa dibuka. Salahuddin Al-Ayyubi telah dihantar, dia dengan pakciknya yang bernama tadi Asaduddin Syirikoh. Dua orang ni dihantar pergi ke Mesir. Pada ketika itu Mesir, tempat saya belajar juga, adalah merupakan negara kekuasaan Syiah, Fatimiyah, Batiniyah. Syiah ni ada banyak mazhab, okay, banyak mazhab, tapi yang paling ekstrim adalah Batiniyah, Ismailiyah. Okay, sampai ke sangat dahsyat lah. Kefahaman Syiah Batiniyah ni sangat bahaya. Okay, sangat bahaya. Tetapi itulah kefahaman Syiah yang mendasari negara Mesir, sangat kuat. Tetapi kerana ada konflik dalaman antara pemimpin Syiah di Mesir, yang pemimpin antara dia merebut kuasa. Satu, yang keduanya, orang Kristian yang berada dalam pemerintahan Mesir ketika itu, dia rasa dia dizalimi. Lalu orang-orang Kristian menghantar utusan ke Jerusalem, Baitul Maqdis. Waktu tu diperintah oleh tentera salib. Ada rajanya yang hujungnya Raja Richard nama dia. Tuan-tuan, dia hantar surat, dia kata tolong boleh tak hantar bantuan ke Mesir, kerana orang Mesir Syiah ni zalimi kami. Okey, maknanya apa? Konflik dalaman berlaku. Bila berlaku konflik dalaman, ada pertembungan antara pemimpin politik di Mesir ketika itu, lalu mereka saling nak merebut kuasa. Yang ini minta bantuan daripada kuasa Islam di Damsyik. Dia kata boleh tak hantar wakil, kita jatuhkan orang lain. Kawan yang ni pula minta bantuan daripada Jerusalem, masuk campur boleh tak ke Mesir, kami dizalimi di Mesir. Nampak tak? Dah bermula pertembungan tiga pihak. Pertama, Syiah di Mesir. Kedua, umat Islam yang diminta bantuan untuk datang bantu selesaikan isu dalaman di Mesir. Dan yang ketiganya, tentera salib daripada Jerusalem minta hantar bantuan ke Mesir. Di sinilah Asaduddin Syirikoh, pakcik Salahuddin Al-Ayyubi, bersama Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Mesir ketika itu. Bila sampai ke Mesir, dia tengok orang tentera salib dah sampai dan cuba menguasai Mesir. Syiah pun masih kuat lagi, tetapi krisis dalaman sudah semakin meruncing. Ketika itulah Salahuddin Al-Ayyubi tinggal di Iskandaria, satu wilayah namanya Alexandria, dekat dengan Laut Mediterranean sebelah tu, Iskandaria. Dia duduk dan berlakulah pertempuran kecil, tetapi Salahuddin Al-Ayyubi nampak tidak mengambil pot dan membiarkan itu berlaku. Beliau keluar kali yang pertama, balik semula ke Damsyik, membawa laporan, buat sekian dan sekian. Tetapi makluman dalaman menyatakan boleh tak tolong datang sekali lagi, selamatkan kami. Dia datang kali yang seterusnya bersama dengan Asaduddin, bersama dengan seorang lelaki namanya Syawar. Syawar ni pemerintah Mesir yang bergaduh dengan Adid. Okey, jadi Syawar ni nak bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu, tapi dia mengkhianati pakciknya dan akhirnya tak berlakulah persefahaman tadi. Akhirnya Syawar dijatuhkan. Adid menguasai Mesir ketika itu dan melantik pakcik Salahuddin jadi timbalan dia. Nampak tak macam mana Salahuddin, pakcik dia yang ahli sunnah wal jamaah, bermazhab Syafi'i, datang daripada Damsyik, pergi ke Mesir nak kuatkan Mesir ketika itu, dilantik menjadi timbalan kepada Presiden Mesir. Zaman tu tak ada presiden lah, ketua Mesir. Dilantik jadi timbalan. Salahuddin, biasalah anak saudara, duduk ikut je pakcik dia. Ketika itu, setelah Mesir ada, ketika itulah pemahaman ahli sunnah wal jamaah mula diterapkan sedikit demi sedikit. Ketuanya masih Syiah lagi, Syiah Batiniyah, tapi kerana kuasa dia tak kisah tentang ajaran agama. Yang penting kuasa kuda. Tak lama Adid pun meninggal dunia. Apa siapa yang naik? Asaduddin Syirikoh, pakcik Salahuddin, naik pemerintah Mesir. Automatiklah kerajaan Mesir kepalanya ahli sunnah wal jamaah. Dan di sinilah peranan penting kuasa ketika itu untuk membumikan akidah ahli sunnah wal jamaah di Mesir. Tetapi tak kuat, tak berapa kuat, maknanya berlaku begitu saja. Syiah masih ramai,
tentera Kristian masih ramai, orang Yakin masih ramai dalam tu. Sampailah meninggal Pakcik Salahuddin Al-Ayyubi yang bernama Asaduddin Syirikuh. Tadi Salahuddin pun naik menjadi pemerintah Mesir. Inilah kegemilangan Mesir di bawah Salahuddin Al-Ayyubi lah. Dulu ada pakcik tawaduk lah sikit, maknanya jangan nak buat besar kepala kan. Memang dia hebat, tuan-tuan, tapi steady je lah kan, buat steady je, buat biasa-biasa je. Bila meninggal pakciknya, Salahuddin diangkat menjadi pemerintah Mesir. Hadirin semua, benda besar yang dilakukan adalah menutup Masjid Al-Azhar yang ketika itu menjadi pusat Syiah, pusat pendidikan Syiah yang paling kuat. Tutup sekejap, kemudian beliau mengubah silibus Syiah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu namanya Azhar. Azhar tu maknanya daripada Fatimah tu Zahra. Zahra tu Azhar. Okay, Zahra kan, Zahra Azhar. Kerana orang Syiah kan kuat berpegang dengan Sayyidah Fatimah, maka dia nak angkat nama Fatimah tu, dia letakkan Zahra, Azhar. Okay, Azhar. Jadi sebutlah Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar. Ketika itulah diubah silibus pendidikan di Al-Azhar, dibina banyak sekolah oleh Salahuddin. Sebab itu hadirin semua, mengubah tamadun ahli sunnah ketika itu dengan pendidikan. Sebab itu kita sebut di awal lagi, nak bina tamadun kena tengok pendidikan betul-betul, kena tengok silibus pendidikan betul-betul. Kerana itulah pembinaan generasi baru. Salahuddin Al-Ayyubi ubah sistem pendidikan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Diterapkan pendidikan sunni yang betul, sehingga pada ketika itu Mesir telah melahirkan generasi baru berfahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi mengubah pusat pengajian, pendidikan, kemudian adil pula tu, baik pula tu, sangat-sangat rahmat kepada seluruh rakyatnya, adil, sehingga kan Salahuddin sangat dicintai oleh masyarakatnya. Ketika dia melihat Mesir dah kuat, wilayah di sebelah Damsyik pun dah dikuasai, Iraq dan Lubnan pun di bawah kekuasaan Islam, Allah ilhamkan dia dengan satu semangat untuk menguasai Baitul Maqdis. Kenapa? Kerana Nuruddin Az-Zinki yang menghantar Salahuddin ke Mesir itu, beliau seorang pemimpin yang sangat hebat. Beliau telah menyiapkan satu mimbar kerana harapan dalam dirinya sebelum mati dia nak buka Baitul Maqdis di bawah kekuasaan tentera Salim. Itu niat dia. Dia buat satu mimbar khas. Dia kata kalau menang saya akan bawa mimbar ni ke sana. Kalau kita lihat, inilah visi pemimpin Islam di zaman dulu. Sangat besar. Takluk Baitul Maqdis, buka Baitul Maqdis, mimbar dah siap dengan jumlah puluhan 16,000 jenis kayu yang diambil untuk siapkan mimbar tadi. Pada waktu itu dia sangat berbangga kalau mimbar ini boleh sampai ke Baitul Maqdis. Tapi hadirin semua, Allah mentakdirkan beliau meninggal dunia sebelum sempat buka Baitul Maqdis. Tak sempat. Maka visi ini disambung oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Banyak orang cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi, dia hebat. Tapi sebenarnya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi hebat di atas pimpinan Nuruddin Az-Zinki. Nuruddin Az-Zinki sebenarnya sangat hebat. Seorang penulis tarikh Islam, namanya Ibnul Athir. Ibnul Athir menulis dalam sirahnya. Hebatnya Ibnu Athir ni banding dengan penulis sirah yang lain, Ibnu Athir adalah orang yang hidup di zaman itu, menulis sirah zaman itu, bukan zaman selepas tu. Dia hidup zaman tu. Beliau kata apa? Dia sepanjang aku membaca sirah daripada zaman Nabi sampailah ke zaman ni, zaman tu zaman Salahuddin Al-Ayyubi, tidak ada seorang khalifah orang Islam yang paling cemerlang selepas 5 orang tokoh, Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman, Ali bin Abi Talib, Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada yang keenam yang paling hebat selain daripada Nuruddin Az-Zinki zaman pemerintahannya. Dia kata, padahal terpisah jauh dah Abbasiyah tu. Dia kata sangat hebat Nuruddin, tapi orang tak banyak angkat nama dia sebagai tokoh besar. Tetapi dialah yang telah mencetak Salahuddin Al-Ayyubi di samping ayah dan pakciknya, Nuruddin Az-Zinki ni tadi, Khalifah Abbasiyah. Ketika beliau kuat di Mesir, beliau telah menutuskan surat kepada Khalifah Abbasiyah tentang wala', iaitu kepatuhannya kepada Khalifah, bahawa Mesir satu daripada wilayah Islam Sunni di bawah Khalifah Abbasiyah. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, di sinilah bermulanya kisah yang menjadi klimaks yang dinamakan sebagai Perang Hittin. Mungkin pernah dengar kot, Perang Hittin, perang yang paling besar melanda umat Islam. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Masjidil Aqsa di Palestin, kalau ikut dalam sejarah lampau, memang menjadi perebutan 3 agama. Semua kena maklum itu. Yahudi, Nasrani, Islam. Islam berpegang dengan akidah kita bahawa apa dia? Ini kiblat pertama kita umat Islam.
Semua Nabi yang Allah utuskan dengan akidah Islam sebelum daripada Nabi SAW, semuanya berada di Baitul Maqdis. Bukan semua, ramai berada di Baitul Maqdis dan Palestin. Semua orang yang berada dengan akidah semua Nabi berhak ke atas Baitul Maqdis. Maka di atas keimanan inilah umat Islam kata, kami kena ada Baitul Maqdis. Itu milik kami. Orang Kristian pula mengatakan, tak, Nabi Isa kat sini, kamilah kena ambil. Dan kita boleh menjawab. Kita kata kalau nak betul Nabi Isa, ikut Nabi Isa betul-betul, kerana Nabi Isa pernah mengatakan akan datang selepasku Muhammad. Ikut dia. Kan? Jadi kalau kamu ikut yang macam tu, okeylah, ambil Baitul Maqdis, tak ada masalah. Kerana asasnya adalah siapa yang beriman dengan iman yang betul boleh pegang Baitul Maqdis. Yahudi pula klaim perkara yang sama. Dia kata Nabi ke Musa, Sulaiman, itu semua Nabi Bani Israel. Kamilah berhak di sini. Kata kunci kita mudah. Kamu nak ke Kristian, nak ke Yahudi, senang je. Syaratnya kamu beriman dengan iman yang benar, iaitu percaya Allah sebagai Tuhan tanpa syirikkan dia, tanpa letakkan akidah yang salah kepada Allah, dan ikut semua wahyu Allah, antaranya Quran. Kalau kamu ikut macam tu, silakan. Arab ke, Kurdi ke, Jawa ke, Melayu ke, Banjar, tak kisah, syaratnya akidahnya betul. Okay? Jadi mereka ni nak ikut Nabi Daud dan Nabi Musa, tapi tak ikut sepenuhnya Taurat ataupun Zabur. Maka mereka tak layak kepada Masjid Aqsa. Itu sepatutnya. Maka di atas desakan inilah, ketika zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Baitul Maqdis dibuka, kemudian datanglah Perang Salib. Perang Salib ni ada tiga versi. Ketika perang yang kedua dan ketiga itulah Baitul Maqdis berada dalam kekuasaan Perang Salib Kristian, dan ketika itulah umat Islam kehilangan Baitul Maqdis selama 91 tahun. Lama. Kristian sangat kuat dan mendasar di bumi Baitul Maqdis, sehinggalah Allah menjadikan adanya seorang insan di kalangan hambanya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ini saya nak tekankan, ini sama dengan mazhab kita di Johor. Beliau berakidah Asy'ariyah. Kena tahu dulu Asy'ariyah yang kita pegang di Johor lah kan. Yang kedua bermazhab Syafi'i. Kita kena bangga, mazhabnya sama, akidah yang sama. Itulah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan yang ketiga merupakan seorang yang berada di dalam jalan kesufian, kejiwaan dan spiritual, yang gurunya adalah seorang daripada jalan kesufian Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Tak apalah tuan-tuan, spiritualnya yang kuat, ilmunya yang mantap, latihan kepahlawanan dengan perjalanan rohani yang betul, menjadikan Salahuddin tokoh besar yang membawa perubahan di bumi Asia Barat. Ketika itulah hadirin semua, ketika mana Salahuddin dah kuat di bumi Mesir, beliau merasakan wajib kepada dia untuk kembalikan Baitul Maqdis. Tetapi tuan-tuan, kita diajar dalam Islam, orang Islam ni tuan-tuan dalam banyak sejarah, dia tak masuk negeri orang buat kacau bilau, tak. Sebab itu Islam ketika berkembang, dia tidak berkembang dengan namanya colonization, penjajahan. Islam datang ke mana-mana tempat bila di sana ada kezaliman, dan Islam datang nak selamatkan kezaliman itu. Contoh yang berlaku di sana, iaitu kezaliman orang-orang Kristian yang dizalimi oleh pemimpin mereka. Mereka minta bantuan daripada Saudi Arabia. Jadi berlakulah sedikit penguasaan dan akhirnya berlaku gejatan senjata. 3 tahun Salahuddin dah kuat waktu tu, nak pergi ke Palestin bukannya jauh. Jadi ketika itu berlaku gejatan senjata. Orang Kristian, pemerintah mereka telah melanggar perjanjian tadi. Okey, melanggar perjanjian tadi, dan sehingga mengakibatkan Salahuddin sangat marah. Antara yang paling dia marah, seorang tokoh tadi, namanya siapa? Saya catatkan juga dalam nota saya tadi. Seorang tokoh namanya Relnat. Beliau telah membunuh kumpulan orang Islam daripada Mesir ke Palestin untuk meniaga. Dia bunuh dan ambil harta tadi. Salahuddin tak boleh dengar kezaliman. Kalau ada orang dizalimi, dia akan pertahankan hak tadi. Maka disebabkan itu dia kata, tolong minta ketua kamu yang namanya sekian dan sekian telah ambil harta orang Islam, pulangkan balik semula. Dia tak nak dan buat tak indah. Kemudian lelaki yang sama ini telah hina Nabi Muhammad SAW. Kemarahan Salahuddin tak dapat ditahan. Bila dia caci Nabi, Salahuddin simpan dalam hatinya, orang yang menghina Nabi SAW akan dia penggal lehernya. Itu kemarahan dia bila dia hina Nabi SAW. Tuan-tuan, di atas semangat dan kezaliman yang dilakukan oleh musuh, Salahuddin Al-Ayyubi membawa bala tenteranya, dikatakan sekitar 30,000 orang, pergi ke satu tempat namanya Hittin. Hittin ni nama bukit dekat dengan Palestin. Hittin, pergi ke sana, menguasai sungai Tigris, kemudian mengepung kawasan Jerusalem, Baitul Maqdis.
Okey, sekarang ini dipanggil tebing barat, Dhafar Al-Gharbiyah. Menguasai tempat tersebut, berlakunya perang dan kita tahu salib sangat kuat. Tenteranya sangat ramai, bilangannya sangat kuat, dia sangat mendasar ketika itu. Maka Salahuddin Al-Ayyubi menggunakan pelbagai strategi. Antaranya menguatkan tentera Islam untuk menyerang. Umat Islam dia macam bahasa kita kumpulan qasidah lah. Maknanya kalau tentera rasa lemah, mereka akan buat nasyid, buat bacaan Quran dengan berlagu macam tu, menjadikan mereka semangat ke meja. Kemudian ketika serangan Salahuddin berlaku, setiap masa buat kecil, mereka merasa lemah dan buat gejatan senjata selama 3 tahun. 3 tahun gejatan senjata antara tentera salib dengan Salahuddin Al-Ayyubi ini, yang mereka ni rasa macam 3 tahun lama lagi, kita relax je dulu, seronok-seronok hidup. Tetapi Salahuddin dan tenteranya tak. 3 tahun mereka siapkan kekuatan, bina tentera yang kuat, bina kekuatan tentera, kuatkan rohani mereka, kuatkan pemikiran mereka, kuatkan barisan mereka. Dengan istilah yang Allah sebut dalam Quran, wa'iddu, siapkan kekuatan kamu sentiasa. Ini tuan-tuan, sebenarnya bila saya baca ni, saya nampak apa namanya, modul yang sama sedang dijalankan oleh umat Islam di Palestin. Palestin terjajah, terkepung hampir 16 tahun. Tetapi macam mana mereka boleh hidup dan boleh bertahan dalam perang sampai ke saat ini lebih daripada 150 hari, dan boleh melahirkan setiap tahun puluhan ribu hufazul Quran di Gaza. Tak apa lagi, perang 100 tahun, senjata-senjata mujahidin di Palestin tak habis sampai sekarang. Kenapa? Satu kalimah yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Fan, menjadi moto mereka, wa'iddu, buat persiapan. Jadi tidak ada masa kosong bagi umat Islam, melainkan setiap hari buat persiapan kekuatan, buat persiapan kekuatan. Sehinggalah bila perang ini berlaku, hadirin semua, kita boleh nampak Palestin masih terus teguh. Siapa yang rajin ikuti perkembangan Palestin, 2 hari lepas Abu Ubaidah, jurucakap Hamas, Al-Qassam, menyampaikan satu ucapan beliau. Antara ucapannya, beliau menyebut, kami daripada Al-Qassam bersedia dengan perang yang lebih panjang. Maknanya kekuatannya sangat hebat. Dia bukan bertemu dengan negeri kecil, dia bertemu dengan kuasa besar Israel, dibantu Amerika, dibantu Itali, Perancis, Jerman. Tetapi Al-Qassam yang kecil tadi mengatakan, kami bersedia dengan perang yang lebih panjang. Maknanya dia memiliki kekuatan. Mana kau tentang? Sejak 16 tahun persiapan kekuatan, bala tentera, batalion, ilmu, kerohanian disiapkan di bawah tanah. Dan yang agak mengejutkan, saya kebetulan jaga anak angkat dah Palestin, 2 orang dekat sini. Beliau sebut apa? Dia kata di bawah tanah tu, ada apa dia main lorong bawah tanah tu, kalau diukur jaraknya hampir 500 km berselirat di bawah tanah. Macam satu bandar baru bawah tanah tu. Itulah simpanan makanannya, makmal senjatanya, teknologinya. Tuan-tuan, dalam keadaan terkepung, terpenjara, mereka boleh siapkan kekuatan seperti itu. Ini menunjukkan inilah yang namanya umat Islam yang sangat kuat, sangat bermaruah, takkan tunduk kepada orang-orang Yahudi yang nak hinakan mereka di atas tanah mereka. Tuan-tuan, jadi saya nampak modul tu macam hampir sama. Salahuddin 3 tahun dia senjata, dia tak relax. Dia siapkan kekuatan demi kekuatan, latihan ketenteraan, dan akhirnya peperangan pun berlaku dengan begitu dahsyat. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menakluki Jerusalem dengan penuh gemilang, dan akhirnya Richard tadi mengaku kalah, dan beliau sangat terkesan dengan akhlak Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum peristiwa itu berlaku, beliau jumpa lelaki yang nama Relak tadi ni. Dia jumpa dan dia penggal kepalanya untuk mengutarakan janjinya bahawa dia akan penggal orang yang menghina Nabi SAW dengan lidahnya. Inilah Salahuddin Al-Ayyubi, seorang tokoh yang sangat berani, sangat pahlawan. Tetapi ada satu sisi yang kita kena tahu, keberanian seorang pahlawan itu sebenarnya memiliki akhlak yang sangat lembut pada ketika yang lain. Salahuddin Al-Ayyubi yang nampaknya tegas, hebat, kepahlawan hebat, ketika beliau menguasai Jerusalem, ada seorang wanita yang kehilangan bayi. Dalam kecamuk perang tu kehilangan bayi. Wanita, perempuan, kehilangan bayi. Dia bertemu dengan Salahuddin, tuan, saya nak keluar daripada Jerusalem kerana tentera salib dah kalah, tapi bayi saya hilang. Tuan-tuan, Salahuddin sangat sedih. Dia perintahkan semua pegawai dia cari bayi tadi, sampai jumpa, dan wanita tadi ambil bayinya kembali dan keluar. Bayangkan orang Kristian. Salahuddin memiliki jiwa yang sangat lembut terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah.
Salahuddin Al-Ayyubi perintahkan semua pegawainya untuk mengiringi orang-orang tua Kristian yang nak keluar daripada Jerusalem. Setelah Islam menang, iring dia sampai ke tempat destinasinya. Ini menunjukkan kelembutan dan kerahmatan Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga ada orang Kristian yang lagi suka duduk di bawah Salahuddin daripada keluar bersama dengan rakyatnya pergi ke tempat yang baru di bawah pemerintahan Tentera Salib. Kenapa dia kata kami bayar cukai kepada pemimpin salib kami dengan cukai yang sangat tinggi, sedangkan Salahuddin Ayyubi cuma bayar jizyah 10 dinar saja setahun. Jadi itu lebih menguntungkan kami. Kemudian adil pula tu. Jadi ini menunjukkan bahawa Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Baitul Maqdis dengan penuh keadilan, dengan penuh rahmah. Dia akan bertegas dengan orang yang keras kepala, tetapi dengan orang biasa beliau sangat lembut, sehingga orang Kristian sendiri suka untuk tinggal di bawah kepimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Yang lebih menarik lagi, Richard tadi ni yang berada di tempat lain, ketika beliau sakit, Salahuddin dengar tentang sakitnya beliau sendiri menyediakan ubat dan minuman dan makanan hantar kepadanya. Dan beliau sangat terkesan. Anehnya tuan, ketua raja Kristian ni, ketika beliau nak meninggal dunia, beliau berikan anaknya untuk dijaga oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Inilah contoh kepimpinan Islam yang sangat hebat, iaitu seorang yang kuat, mulia, berprinsip, berwawasan, agendanya besar, dalam masa yang sama sangat lembut dan santun kepada manusia. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ketika mana beliau meninggal dunia tidak meninggalkan harta yang banyak, sedangkan kuasanya sangat besar. Duit yang dia dapat daripada rampasan perang semua dibina sekolah-sekolah, dibina masjid, tempat orang berzikir, tempat orang melakukan amal kebajikan. Sehingga riwayat menyebut kematian Salahuddin Al-Ayyubi tidak meninggalkan melainkan kurang daripada 50 dinar emas saja. Sikit 50 dinar, 50 dinar saja. Nah, itu harta seorang khalifah yang agung, Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin kaum muslimin yang saya kasih sekalian, kita dah 40 minit lebih kurang berjalan tanpa rasa, okey, bersama dengan rohaninya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala. Saya nak buat tentang kepada biografi ringkas Salahuddin Al-Ayyubi untuk kita ambil pengajaran. Dan sebenarnya tuan, bila kita kedepankan tokoh-tokoh ini, sebenarnya akan menjadikan bahawa kita pernah meyakini dulu kita ada sejarah yang hebat, dan sejarah ini mesti diulang. Sebagaimana mereka dibina menjadi seorang Muslim yang kuat, yang hebat, maka kita kena ulang sejarah itu kembali, melahirkan anak-anak kita, zuriat keturunan kita, mahasiswa-mahasiswi kita yang juga hebat sebagaimana tokoh-tokoh terdahulu. Kadang-kadang kita terfikir, alah, orang Islam ni nak maju ekonomi pun dah tak kuat dah, kan? Asal dengki sama dia dah. Jadi kita sendiri kadang-kadang meruntuhkan kekuatan yang kita ada. Sebenarnya kita memiliki banyak kekuatan, dan kekuatan yang paling besar adalah orang Islam memiliki akidah, kepercayaan yang kuat. Kepercayaannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, itulah membina Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dia pengecut, dia tak yakin pada Allah, dia tak akan pergi perang, dia tak akan luaskan empayanya. Tetapi kekuatan Salahuddin dan akhlaknya dan ilmunya, ini adalah pembinaan penting untuk generasi akan datang. Apa yang saya boleh simpulkan hadirin semua dalam masa kita boleh buka kok Q&A sikit-sikit kot kalau ada kita nak tanya nanti. Apakah yang menjadi teras pembinaan diri Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama sekali adalah hidup dalam suasana ilmu dan kebaikan. Ayahnya, maknya, keluarganya, pakciknya, dia punya suasana hidup tu suasana baik. Macam itulah tuan-tuan, kita nak bina anak kita, kita mesti lingkungkan dia dalam lingkungan yang baik. Lingkungan orang yang suka membaca, lingkungan ilmu, lingkungan akhlak, lingkungan kepahlawanan, lingkungan keberanian. Begitu. Satu. Kemudian yang keduanya, Salahuddin Al-Ayyubi daripada kecil sudah dibina jati diri kepahlawanan daripada kecil untuk jadi seorang yang berani. Dia diajar berkuda, diajar memanah, diajar, kalau kita sini bersilat lah, bersilat ke taekwondo ke, itu menjadikan jati dirinya kuat. Dan Salahuddin Al-Ayyubi juga memiliki seorang guru mursyid, bahasa kita guru kerohanian, dalam menuju Allah, sehingga wawasan hidup dia yang paling tinggi adalah Allah. Dan dia nak apa yang Allah Ta'ala suka, sehingga dia tak kisah pun apa yang berlaku, kekurangan harta yang dia ada, tetapi agenda yang paling besar, sehingga Salahuddin tak mampu dibeli oleh sesiapa. Wawasan ini pembinaan diri Salahuddin Al-Ayyubi yang mesti kita belajar. Kena letakkan dekat anak kita akidah yang betul. Kita hidup di dunia sementara, kita akan mati dan meninggalkan dunia. Apa jasa yang kamu nak tinggalkan di dunia kepada umat Islam? Itu pemikiran Salahuddin.
Apa yang wasiat Nabi kita kena jalankan. Itu pemikiran Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah keinginan Nuruddin Az-Zinki yang meledak? Itu hasad dia. Dia bukan fikir ketika dia dapat memerintah Mesir, dia kata Mesir apa yang aku boleh ambil daripada kerajaan Mesir. Tak. Tetapi itulah yang menjatuhkan tentera salib. Sebab tentera salib menguasai Baitul Maqdis dengan 3 sebab. Pertama, faktor agama. Dia nak menguasai, mengalahkan orang Islam yang telah menguasai Baitul Maqdis. Yang kedua adalah faktor geopolitik. Kerana kedudukan Baitul Maqdis sangat strategik di rantau Asia Barat. Dan yang ketiganya adalah faktor ekonomi. Baitul Maqdis tanahnya subur. Maka mereka menguasai Baitul Maqdis adalah untuk menguasai kesuburan tanah dan membawanya ke tempat mereka. Jadi inilah beberapa perkara faktor yang menjadikan Baitul Maqdis dikuasai oleh tentera salib dan Salahuddin berjaya menguasainya. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebagai menutup atau menyimpulkan bedah buku kita. Ini volume 1 ya. Jadi rajin kena baca semua kan. Kita ada 700 buku surat kan. Jadi saya pun tolong ringkaskan lah. Cerita dia sangat panjang, sangat dahsyat. Cerita kalau 700 buku surat tu, 200 buku surat yang pertama belum cerita lagi perang ke Mesir. Dia cuma cerita dia dibina, siapa bentuk dia, apa background cerita sebelum dia ke Mesir. Itu dia hampir 200 buku surat. Kan memang tak terbaca lah kira kan. Jadi saya pun sikit laju buat dia cari sumber-sumber lain untuk satukan cerita tadi. Jadi inilah pentingnya, dan saya ucapkan tahniahlah kepada pihak perpustakaan kerana buat benda ni, dan dia sangat penting dan kalau boleh terus dibudayakan. Akan datang Muhammad Al-Fatih, akan datang lagi Nuruddin Az-Zinki, akan datang Imam Syafi'i, akan datang Imam Hanafi, Imam Maliki, Bahauddin Naqsyabandi, Abul Hasan Asy-Syadzili. Ini semua pempengaruh yang mempengaruhi pembinaan agama di zaman mereka. Kata Imam Malik apa dia? Kita akan sampai kepada kemuliaan generasi dulu dengan buat apa yang mereka buat dulu. Kalau kita tinggalkan apa yang buat, pembudayaan ilmu, kesatuan umat, kita panggil apa, wawasan yang besar dan tinggi, kita tak akan capai kegemilangan tersebut. Jadi hadirin yang saya kasihan, itulah saya rasa semangat yang perlu kita ambil daripada tokoh besar Sultan Yusuf Salahuddin Al-Ayyubi sehingga menjadilah kerajaan Abbasiyah, kerajaan yang gemilang ketika itu. Pada saat Abbasiyah ketika itu kuat balik, jatuhnya kerajaan Islam di Granada, di Spanyol, Spain. Okey, kerajaan Andalusia jatuh, wilayah terakhir yang jatuh adalah Granada. Gharnatah dalam bahasa Arab. Ketika itulah dibangunkan kembali oleh Nuruddin Az-Zinki, lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi, dan menanglah Jerusalem atau Baitul untuk kali yang kedua. Soalannya adalah setelah Salahuddin kali kedua membuka Baitul Maqdis, kemudian jatuh kembali Masjid Al-Aqsa, dibuka kembali di zaman Uthmaniyah, terjaga Baitul Maqdis hampir 600 tahun di bawah Uthmaniyah, sampai pemerintah yang terakhir Sultan Abdul Hamid yang kedua jatuh. Sultan Abdul Hamid jatuh kembali Baitul Maqdis. Soalannya, setelah 100 tahun, siapakah yang akan bukanya kembali? Mungkin seorang dari Baik Raja, dari Baik Karjo, dari Baik Haji Rais. Wallahu alam. Sebagaimana tak mustahil datang seorang bukan Arab yang Kurdi untuk buka Baitul Maqdis, tak mustahil mungkin ada orang Jawa yang akan buka Baitul Maqdis. Kan? Sebabnya kuasanya adalah agama ni milik Allah. Tuan-tuan, lebih aneh, tokoh besar bahasa Arab tau, pakar lughah Arabiah yang sangat terkenal, namanya Ibnu Manzur, mengarang kamus yang sangat besar panjang ni, namanya Lisanul Arab. Yang peliknya dia bukan Arab. Kamus bahasa Arab yang paling hebat bukan Arab. Lebih dahsyat lagi, ulama hadis 6 orang: Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi. Semua tu daripada wilayah Saljuk, Uzbekistan, Turkmenistan. Bukan Arab juga. Jadi kita ni kalau bukan Arab, jangan rasa rendah diri sangat. Kita boleh buat yang hebat sebenarnya, kerana kita makan tempe, jadi otak kita ni cerdas. Okay? Jadi minta maaf lah kalau tak akademik sangat dia. Kita nak santai-santai je petang-petang ni. Jadi yang penting kita dapat sesuatu bahawa selama kita ada Allah, sebenarnya kita ada punca kekuatan. Itu je yang kita pegang. Kalau kita rasa kita ada Allah, Allah boleh buat segala keajaiban. Tetapi kalau akidah umat Islam lemah, percaya Allah pun lebih kurang, Tuhan ni dikenali dekat masjid je, luar masjid dah tak ada Allah lagi dah, ini paling bahaya sekali.
Sebab itu pendidikan akidah, pendidikan tazkiyah, pemulihan jiwa dengan rohani yang baik, mazhab yang kuat, maka insya-Allah akan membina generasi-generasi yang lebih baik. Wallahu alam, itu sedikit sebanyak dari saya. Nak cerita panjang lagi 700 muka surat mustahil lah boleh habis dalam masa 30 minit kan. Tetapi paling tidak sampailah maksud yang kita nak sampaikan tentang siapakah dia Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh besar daripada Kurdi yang telah membuka kembali Baitul Maqdis. Ada ke soalan nak tanya ataupun luar daripada konteks ini pun tak apa? Siapa yang nak ada Kalau ada yang tak jelas pun. Silakan. Itu sedikit saja, mungkin tak tahulah dia berkait ke tidak. Namun kalau kita lihat sekarang pembangunan untuk masyarakat di Malaysia, ada setengah tadi Ustaz cakap keseimbangan kan. Jadi dia melibatkan politik dan keagamaan lah. Jadi ada bilangan tu mendefinisikan benda tu berbeza. Berbeza maksudnya? Berbeza politik, kalau agama. Oh, okey, faham. Jadi pandangan Ustaz lah. Baik. Hadirin yang dikasihi sekalian, pertama sekali kita kena bezakan makna politik dengan dua. Politik ataupun parti politik. Dua tu beza tau. Bezakan tu dulu baru faham. Okey? Setiap manusia takkan terlepas hidup bermasyarakat. Dan bila kita masyarakat, mesti ada yang lantik ketua kampung, jadi pengurusi surau. Sebenarnya itulah politik masyarakat. Beza politik dengan parti politik. Okey, parti politik ni yang ROS, daftar apa semua itu. Politik adalah kehidupan manusia dan manusia takkan boleh terlepas daripada hidup yang namanya bermasyarakat, yang berpolitik, yang berorganisasi. Mesti ada. Pada zaman dulu ini tidak pernah dipisahkan. Dengan makna setiap umat Islam ada tanggungjawab sosial yang dia mesti pimpin masyarakat ke arah kebaikan. Itu tak pernah dipisahkan. Sebab itu tuan-tuan tengok, yang mengetuai umat Islam di zaman dulu adalah orang yang paling kuat qiyamul lail. Salahuddin Ayyubi ni tuan-tuan, qiyamul lail ni tak tinggal. Beliau ada banyak sangat masa untuk berwirid seorang-seorang. Kalau baca, beliau selalu pakai pakaian kasar, namanya suf. Suf maknanya pakaian orang zuhud zaman itu. Tapi ketika keluar daripada mihrab tempat ibadah, beliau menjadi singa yang sangat angkas. Nampak tak perbezaannya? Ketika beliau diberikan tanggungjawab oleh pemerintah untuk pergi ke Mesir, beliau menjadi malamnya hamba Allah, siangnya pemimpin hebat yang menguruskan negara dan politik hebat. Jadi pemisahan itu tak wujud. Bahkan dia sendiri ketika tak ada perang, Salahuddin Ayyubi ni, dia pergi cari ulama-ulama hadis, ambil ijazah dan sanad hadis daripada mereka. Pemisahan ni tak wujud. Yang kita risaukan adalah apabila kita melahirkan insan yang tidak sempurna pembinaan. Maksudnya apa? Kalau dia ada ilmu je, mengurus tak pandai. Ataupun dia adalah pemimpin je, ilmu pula tak ada. Ataupun orang yang duduk masjid tu masjid, wirid banyak je, tapi tak ada dalam masyarakat. Kan? Ataupun yang duduk masyarakat pagi sampai tengah malam, mesyuarat, meeting itu, tak ada pula waktu dengan Tuhan. Yang kita nak lahirkan adalah seorang insan yang jiwanya bersama Allah, tubuhnya bersama manusia. Akidahnya kuat kepada Allah dan menyebarkan cahaya yang dia ada, yang Allah bagi dia kepada seluruh masyarakat. Sebenarnya ini yang kita nak bina. Generasi ini generasi baru. InsyaAllah anak-anak kita lah. Anak-anak kita bina dia. Di samping dia ke masjid, kita latihkan dia dengan latihan kemanusiaan, latihan akal yang hebat, penguasaan bahasa yang baik. Akan datang dia adalah pemimpin yang membawa roh masjid keluar masjid, dan membawa permasalahan dalam masjid diselesaikan dengan ilmu masjid. Jadi pemisahan tidak wujud. Itulah yang dimaksudkan tadi. Mudah-mudahan kita faham kot kerangka ke depan. Yang terlajak tak apalah, yang terlepaslah kan. Zaman itu memang berlaku. Satu zaman diletakkan, okey, yang duduk berzikir, bertaikat duduk tu akan duduk situ saja. Dah. Tapi kalau tuan-tuan lihat Abul Hasan Asy-Syadzili, tokoh pengasas tarekat Syadziliyah, dalam peperangan salib di Mesir, beliaulah yang memberikan cadangan dan idea perang kepada pemimpin panglima perang ketika itu. Perang Mesir dengan Israel, 6 Oktober, antara ulama Azhar yang memberikan cadangan strategi perang kepada panglima perang, akhirnya menang peperangan Mesir dan Israel. Jadi hadirin semua, inilah keseragaman antara ulama, umara, ahli tasawuf, orang yang
berwirid, orang yang beribadah dengan orang yang berjihad dan perang. Keseragaman itu wujud dan jangan dipisahkan. Kerana kita adalah umat yang bersatu, yang saling melengkapkan di antara kita. Itulah mungkin mudah-mudahan sedikit sebanyak dapatlah. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan nanti akan datang, kita buka kitab satu lagi, Saifuddin Qutus. Contohnya, sangat dahsyat. Ke depan Muhammad Al-Fatih, lagi dahsyat. Okay? Dan ramai di kalangan kita yang hanya melihat mereka ni pahlawan, mereka juga adalah ulama. Imam Syafi'i, semua orang tahu dia ahli fiqh. Siapa yang tak tahu dia adalah pakar perubatan? Pakar perubatan. Dia adalah pakar perubatan. Bulan Ramadan, Imam Syafi'i pernah duduk di Mesir, di Iskandaria, di Alexandria tu, bersama tentera jaga, kita panggil apa? Jaga sempadan negara. Bulan Ramadan, sambil duduk, sambil baca Quran, dia hafal Quran umur 7 tahun, dia mengulang Quran bulan Ramadan sehari khatam 2 kali. Sehari khatam 2 kali Imam Syafi'i. Hebat benar. Kata Imam Syafi'i, aku sangat menyukai ilmu perubatan, tetapi aku melihat ramai orang tak berkecimpung dalam faith pada waktu itu, lalu aku pergi ke sini. Kalau tak, dia jadi tokoh perubatan macam Ibn Sina lah. Imam Syafi'i. Bagaimana ilmu itu sangat dikuasai zaman itu. Jadi ada semua saya amalkan, kita ni universiti tempat ilmu. Mesti pembudayaan ilmu itu bermain di kalangan mahasiswa-mahasiswi. Bila mereka betul ada ilmu, wawasan ilmu yang betul, falsafah ilmu yang betul, insya-Allah dia akan lahirkan insan yang sangat berkualiti di masa depan. Insya-Allah itu yang akan menjadi penelitian. Dan tahniah kepada Puan Zahra atas inisiatif tersebut. Mudah-mudahan akan datang bila tuan-tuan ada program ini, semua terlibatlah untuk dengar apa penceramah akan datang yang lain, untuk bentangkan buku-buku yang akan datang. Banyak sebenarnya buku yang sangat baik untuk kita kongsikan bersama yang ada dalam pustakaan. Kadang-kadang kita tengok banyak buku pustakaan ni, siapa yang baca agaknya? Kita kadang-kadang nak ngadap tu malas, sebab ngadap Facebook lebih mudah daripada ngadap book. Lalu kita perlukan orang yang tolong bacakan untuk kita, supaya mesej tu sampai kepada kita. Apapun satu perjuangan besar lah saya rasa perpustakaan untuk lahirkan generasi yang suka membaca. Kalau ada generasi suka membaca ni, insya-Allah masalah tak banyak berlaku. Kerana orang ni bila otaknya berisi, khilaf dan gaduhnya tak banyak. Tapi bila otaknya banyak kosong, tu komennya banyak, kelahinya banyak. Jadi kita kena isi banyak-banyak kan kepada orang ni. Dia buku-buku yang ada tu kan. Tapi inisiatif tu saya tak tahu lah, kita boleh buat bersama kan. Bagaimana buku yang saya sebutkan tadi sangat bagus untuk dijadikan rujukan kepada pihak perpustakaan, iaitu membaca adalah manhaj kehidupan. Apa disusun, bacaan macam mana, jadualnya macam mana, buku jadi page je. Sangat bagus. Saya berniat menterjemahkan separuhnya, dah siap dah, tapi sempurnanya tak siap lagi. Jadi itulah sedikit sebanyak saya rasa saya menyerahkan kepada pengurusi majlis. Saya minta maaf kalau ada kesilapan fakta dalam penceramah saya. Ia boleh dibetulkan dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selesai sudah bedahan buku oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Syafiq bin Sahimi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian ilmu dan juga pada para hadirin yang telah memberikan perhatian dan kerjasama sepanjang perkongsian tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadir yang dihormati sekalian, tanpa membuang masa, saya menjemput Yang Berusaha Puan Zahra binti Abdul Samad, Ketua Pustakawan Universiti Terusan Malaysia, untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis Yang Berusaha Cik Nur Zaidi bin Hamisan, Bendahari dan Ketua Pegawai Keuangan UTHM. Yang Berusaha Dr. Syafiq bin Sahimi, Pembicara Book Review on Islamic Leadership Salahuddin Al-Ayubi. Yang Berusaha Pengarah, Ketua-Ketua Bahagian, Ketua-Ketua Unit dan semua staf daripada Pejabat Bendahari dan juga Perpustakaan Tunku Tur Aminah, serta lain-lain staf yang PTJ yang dapat hadir secara fizikal ke program ini. Dan mungkin juga ada yang menghadiri secara maya melalui Facebook PTTA. So alhamdulillah kita dapat kumpul pada petang ini di program book review yang kita panggil Jom 3R, iaitu Read, Relax and Recharge. Baca buku, sambil baca kita relax, lepas tu kita recharge balik, kita refresh balik, Ustaz. Kan?
InsyaAllah di Pejabat Bendahari. Dan program kolaborasi yang jurung kali diadakan sebenarnya program yang pertama yang kita adakan di PTJ yang lain. Sebelum ni kalau kami buat program, kami buat di Perpustakaan Tunku Aminah. Tapi tahun ni 2024 kami tukar tukar sikit method tu, kita buat di PTJ yang lain. Dan buat kali pertama kita buat di Pejabat Bendahari. So ucapan sahabat dan tahniah juga kepada barisan jawatan kuasa di pihak Bendahari maupun di pihak Perpustakaan Tunku Aminah lah, yang telah memberi komitmen yang tinggi untuk menjayakan program pada petang ini. Dan ucapan tahniah juga kepada Pejabat Bendahari kerana telah terpilih untuk menjadi pemenang pertama pertandingan Reading Corner tahun 2023. Itu adalah salah satu daripada inisiatif yang kami laksanakan untuk membudayakan membaca di kalangan warga UTHM. Kita selalu setiap tahun kita sambut jom baca 10 minit. Tapi di PTTA, di perpustakaan. Jadi kita sekarang ni nak kembangkan budaya tersebut ke PTJ di UTHM. Jadi terima kasih juga kepada Dr. Syafiq kerana sudi berkongsi ilmu pada petang ini, dan saya rasa pengisiannya sangat mantap. Dan banyak yang kita pelajari, boleh kita pelajari daripada pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Islam yang terdahulu kan. Di mana diorang ni memang jiwanya tu adalah jiwa yang sangat kuat, sangat kental, dan pegangan kepada Allah tu memang sangat total. Dengan adanya kuasa daripada Allah tu, dia orang boleh buat berbagai-bagai perkara lah yang di luar daripada kemampuan kan. Macam tadi Salahuddin Al-Ayyubi tu, dia datang daripada luar Mesir tapi dia boleh memerintah, menjadi pemerintah Mesir kan? Dan dia bukan orang Arab. Tapi saya nak tanya juga tadi Ustaz, macam mana Mesir boleh menerima orang luar sedangkan Mesir pun ada ramai tokoh-tokoh, para ulama kan. Itu nanti mungkin Ustaz boleh jawab. Okay. So nanti program ni kita akan teruskan juga dengan Islamic leadership yang lain lah. Contohnya Khalifah Umar Abdul Aziz dan Sultan Muhammad Al-Fatih di tempat dan venue yang berbeza yang lain lah. Jadi usaha ini adalah untuk memastikan budaya ilmu dan budaya membaca sentiasa subur di hati warga UTHM. Jadi bila dah ada ruang membaca yang cantik begini, saya mengharapkan agar pihak Pejabat Bendahari ini akan meneruskan program book review ini bukan hanya semasa ada ustaz, tetapi di kalangan kaki tangan Pejabat Bendahari sendiri boleh mengadakan satu slot. Mungkin hari Khamis, kita agak lega sikit Khamis pagi, kita baca sikit Quran, satu line, dan kita start dengan book review, dan kita minta semua staff terlibat. Kalau seorang kongsi 10 minit, setengah jam kita dah dapat 3 buah buku. Mungkin untuk meluangkan masa untuk baca 3 buah buku dalam masa seminggu tu, kita agak terdapat kekangan masa kan. Tapi kalau kita buat bedah buku, dalam masa setengah jam dah boleh dapat 3 buku. Dan juga dalam masa yang sama, sebenarnya kita melatih kaki tangan kita dari aspek komunikasi, penyampaian, confident untuk berbicara dan juga berkongsi dengan rakan-rakan sepejabat. Untuk maklumat semua, membaca di kalangan rakyat negara Malaysia ni masih di tahap yang kurang memuaskan. Setakat 2023, rata-rata Malaysia hanya memperuntukkan 3 jam seminggu untuk aktiviti membaca. Kalau berbanding negara-negara maju, negara Jepun contohnya kan, diorang memang buku tu guys, seminggu tu dah 3 buku. Kita 3 jam, 1 buku pun tak habis. Kan? Jadi budaya membaca masih kurang di kalangan rakyat Malaysia dan perlu ditingkatkan lagi. Dan sebagaimana yang disarankan oleh YB Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi yang baru ni, nama glamournya Dr. Zam. 100 halaman setiap hari. Sasaran untuk membaca 100 halaman setiap hari, iaitu 10 halaman Al-Quran, 10 halaman doa Al-Maksurat, 10 halaman akhbar, 10 halaman novel ataupun puisi kalau yang minat berpuisi, 30 halaman dokumen tentang kerjaya,
maksudnya bidang kita lah kalau kita nak baca untuk penambahan ilmu, dan 30 halaman bahan ilmiah ataupun jurnal. Itu yang disasarkan oleh YB Menteri KPT, 100 halaman setiap hari. Boleh ke tercapai tu Ustaz? Okey. So oleh itu kita harapkan agar kita semua dapat menyahut cabaran membaca. Tersahut cabaran membaca tu. Tak kira lah kita dapat 10 muka surat ke, 1 muka surat ke, ataupun kalau yang hebat boleh sampai 100 muka surat sehari tadi kan. Yang penting dalam diri kita, kita perlu ada azam dan juga semangat untuk menjadikan membaca sebagai satu kewajipan. Betul Ustaz ya? Membaca sebagai satu kewajipan, bukan saja sebagai hobi di masa lapang. Okay? So diharapkan juga aktiviti perkongsian ilmu seperti ini dapat diteruskan daripada semasa ke semasa. Itulah harapan kita semua. Jadi sekian, setakat itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim. Selamat menyambut Ramadan kepada semua yang bermula pada esok hari, insya-Allah. Assalamualaikum. Terima kasih Puan di atas ucapannya. Kita nak beri duluan kepada Ustaz. Jadi Ustaz dia nak menjawab pertanyaan daripada Puan Zahra tadi. Saya nak ulang, saya tak berapa ingat. Tapi kita anak jadi Muslimat. Silakan. Terima kasih Puan Zahra atas semua ucapan yang diberikan tadi, dan saya doakan mudah-mudahan ini menjadi jariah Puan Zahra selama beliau berada dalam jabatan ini untuk meninggalkan jasa yang baik. Yang jasa ini kalau diteruskan akan menjadi jariah kita yang berpanjangan di akhir Allah SWT. Sebagaimana Salahuddin Ayyubi dia tinggalkan jasa. Generasi sebab itu dah Baitul Maqdis. Semua orang yang sembahyang di Masjidil Aqsa selepas itu semuanya dalam pahala Salahuddin Ayyubi. Macam itulah kita juga kan. Apa yang kita buat, tinggalkan satu jasa. Jasa tu orang ikut, pahalanya di atas kita semua. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, dan semua tu takkan berlaku melainkan ada yakin adanya akhirat. Orang kalau tak ada yakin, tak akan buat benda tu semua. Apa tak dapat duit pun, tak dapat ini pun, tak dapat ini. Itulah apa dipanggil ideologi materialistik. Kalau diletakkan dalam kepala manusia, dia akan jadi mandung. Dan itu jugalah sebab perpecahan tentera salib. Kerana ideologi itu, Kristian bukan jadi akidah sebenarnya, dia jadi simbol je. Tetapi mereka hidup jauh daripada ajaran Taurat dan juga Injil. Dan berbeza dengan Islam, ketika zaman kekuatannya, mereka ada akidah yang sangat kuat tentang akhirat, tentang Allah. Mereka dapat kekuatan. Ini jadi ceramah pula Ramadan. Jadi tukar balik semua soalan tadi. Kenapa orang Mesir boleh menerima kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi dan juga pakciknya Asaduddin Syirikuh ke Mesir dan akhirnya dipimpin? Jawapannya kerana kelemahan pemerintah Mesir yang sudah hilang keyakinan orang Mesir terhadapnya. Dan ketika Salahuddin jadi orang bawah, pemimpin itu, orang dapat melihat kepimpinan Salahuddin walaupun bukan Arab, tetapi dia telah menunjukkan keadilan yang luar biasa. Dia telah menunjukkan kerahmatannya kepada orang di bawah, sehingga dia kata baik duduk dengan dia daripada duduk dengan dia. Begitu, itu. Dan itu yang telah ditunjukkan dalam akhlak Islam Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika mereka rasa baik kami duduk dengan Salahuddin banding dengan yang ini selalu menekan kami. Jadi disebabkan penampilannya dan akhlaknya itulah mereka ketepikan perbezaan mazhab dan ketepikan perbezaan agama. Bukan agama, masih Islam lagi sebab Syiah kan. Tapi batiniah dah tersesat lah. Dia kata mazhab berbeza, tapi kami terima dia. Kerana kami duduk dekat yang ni pun, walaupun mazhab sama, tapi kasih dizalimi, cukai naik tinggi, bagi tekanan dekat kami, rampas tanah kami. Jadi baik yang ini, adil kepada kami semua. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, keadilan itulah mazhabnya sunnah ahli sunnah wal jamaah, menjadikan peluang untuk dia sebarkan ajaran Islam. Dalam masa yang sangat singkat, ahli sunnah wal jamaah menjadi kuat. Sampai hari ini kan, yang belajar di Al-Azhar Mesir, kalau sebut je Al-Azhar, itulah benteng ahli sunnah wal jamaah yang terkuat. Kesan sama Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi itulah mungkin yang boleh saya jawab kepada dia. Saya lupa nak sampaikan pesanan Ramadan. Malam ni dah tarawih dah. Kan? Malam ni dah tarawih dah. Jadi hadirin semua, malam ni dah tarawih. Apa ingatan saya kepada kita semua? Ringkas je dengan saya, orang kata pesan tarawih Bazar Raya, ingatan sikit je sebagai kewajipan seorang Muslim kepada semua orang Islam. Ramadan nak rasa kekuatannya, Nabi sebut satu je. Nabi kata alangkah besar kerugian orang yang diberikan kesempatan masuk bulan Ramadan, habis Ramadan dosanya belum diampunkan Allah. Itu sangat malang dalam pandangan Nabi. Oleh itu, cukup dengan hadis itu saja, kita kena sedia untuk malam ni sampai ke akhirnya. Pastikan keluar, kita diampunkan Allah SWT. Satu. Yang kedua, Ramadan bukan bulan lemah dan malas. Perang Badar menyaksikan bulan Ramadan menang Perang Badar. Ia adalah bulan kekuatan dan kerajinan.
Dua. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah mustajab doa. Saya mohon kepada tuan-tuan semua dan diri saya sendiri, tolonglah banyakkan dan perelokkan dan lebatkan doa untuk Gaza dan Palestin. Semoga Allah berikan kemenangan kepada saudara kita di sana dan mereka dapat kemenangan Badar Kubra sebagaimana zaman Nabi pada Ramadan kali ini insya-Allah taala, dan kita semua direzekikan Allah solat di dalam Masjidil Aqsa insya-Allah pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Walaupun Amerika dan kuasa besar bersama dengan Israel, tetapi macam kita belajar tadi, kekuatan kecil yang beriman dan yakin boleh mengalahkan kekuatan besar yang ragu dalam perjuangannya. Mereka semua yakin Allah bersama dengan mereka. Mereka sama sikit je, tetapi mereka yang di sana, kita nak kalah ni. Dan sekarang ni krisis politik dalaman di Israel sangat meruncing. Banyak pemimpin utama negara yang dah letak jawatan. Jadi ini krisis dalaman, inilah peluang yang terbaik umat Islam untuk lebatkan doa. Semoga Allah berikan kemenangan kepada umat Islam di Palestin, dan insya-Allah kita juga akan bergembira dengan kemenangan tersebut, walaupun bukan bangsa kita, walaupun bukan bahasa kita, tetapi ikatan akidah telah menyatukan kita semua. Kiblat yang sama, Allah yang sama, Quran yang sama, Nabi yang sama. Maka kita berbeza dengan umat Islam. Kegembiraan mereka, kegembiraan kita. Kesedihan mereka adalah kesedihan kita. Itu mesti ditanam dalam diri kita kerana kita memiliki satu akidah, iaitu Islam. Terima kasih, dan saya amat teruja dengan Tuan Haji yang di bazar ini. Dia tadi bukan handphone rakam tu tak berhenti. Saya kata kuat benar tangan dia. Kan? Kuat benar tangan dia tahan tadi kan. Jadi tahniah dan terima kasih. Terima kasih Ustaz di atas jawapan pertanyaan dan juga sedikit perkongsian ilmu. Baik, seterusnya saya menjemput tuan rumah Yang Berusia Cik Nur Zaimi bin Hamisan dari Ketua Pegawai Kewangan Universiti Hussein Malaysia untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Kalau masih jauh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pengerusi Majlis yang hormati Dr. Mak Syafiq bin Suhaimi, Pensyarah PPUK UT Kampus Paguh, dan Yang Berusaha Puan Zahara binti Samad, Ketua Pustakawan yang penganjur untuk program ini. Semua pengarah-pengarah di bidang menari ataupun di pustakawan, timbalan-timbalan menari dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. So alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang limpah kita dapat sama-sama berkumpul memeriahkan program Jom 3R di bidang menari, anjuran dan kolaborasi PTTA bersama Jabat Menari, yang mana sempena kemenangan program apa ini? Leading Corner tahun 2023 lah, yang kami menang wang tunai jumlah 5. Ada lagi tu dunia. Okey, so pada petang ni tadi kita baru saja mendengar bedah siasat, bedah buku oleh Dr. Syafiq, yang mana kalau kita lihat dan kita amati, memang Salahuddin Al-Ayyubi ni memang seorang yang sangat punya sifat kepimpinan yang adil, dan dia juga seorang pemimpin yang berpegang kepada nilai Islam, nilai Islam lah, dan seorang yang tak sanggup nak tengok orang dizalimi dan sebagainya lah kan. So beliau juga akhirnya dapat dengan tenteranya dapat menakluki Baitul Muqaddis kan. So saya harap seperti yang tadi Ustaz beritahu, kita boleh teruskan lagi proses seumpama ini untuk pemimpin lain, pemimpin Islam yang lain yang mungkin yang disebut tadi lah, apa namanya, Al-Fatih dan sebagainya kan. Okey, so untuk kita menjadi seperti beliau memang saya rasa amat sukar lah kan. Tapi kita boleh ambil apa yang telah dibuat lah kan. So tak dapat banyak, sikit menjadilah untuk kita sama-sama laksanakan kan. Okey, sebagaimana kita ketahui juga pembangunan dan kemajuan bangsa kita ini ialah penguasaan ilmu lah. Macam mana kalau kita dengan adanya bacaan, kita dapat meningkatkan ilmu di samping kita belajar lah kan. So saya harap sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada
penyelaras program ini, iaitu pejabat Benari bersama dengan perpustakaan. Akhirnya dapat juga merealisasikan program ini yang pada awalnya melepaskan, tapi kita postpone dapat juga sebelum puasa lah, sebelum Ramadan lah kan. Ada jamuan ni. Dan kepada orang sebenarnya bekerja keras, terutamanya yang bahagian pejabat live lah, siap ada Facebook live, editan dan sebagainya. Saya harap yang mendengar di luar sana dapat mengambil iktibar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz lah kan. Okey, akhir kata saya menyeru kepada seluruh hadirin sama ada di Filipina ataupun di Maya, supaya sentiasa menanam minat suka membaca, kerana amal membaca ini merupakan salah satu proses pembelajaran yang harus dan perlu secara berterusan lah sepanjang hayat. Akhir kata saya memetik kata-kata seorang sastrawan Arab, iaitu buku itu diam apabila engkau menghendakinya diam, berbicara apabila engkau menghendakinya berbicara. Ia tidak akan mengganggu kalau engkau sedang bekerja, tetapi engkau berasa kesepian, ia akan menjadi teman. So, saya kata sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat untuk bahagian ini, dan salam Ramadan untuk esok kita mula berpuasa. Dan saya kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur Zaimi di atas ucapannya. Dan seterusnya, sebagai tanda penghargaan kepada tetamu terhormat kita yang sudah meluangkan masa untuk memberikan perkongsian ilmu pada hari ini, Majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berusaha Puan Zahra binti Abdul Samad, Ketua Pustakawan Universiti Muslim Malaysia, untuk menyampaikan cenderahati kepada tetamu kehormat kita. Dipersilakan. Diiringi dengan Cik Nur Zaimi Mendahari. Dijemput Yang Berusaha kepada Ustaz. Ini 1, 2, 3, sekali 1, 2, 3. Terima kasih. Seterusnya dijemput Puan Zahra untuk sekali lagi untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berusaha Cik Nur Zaimi bin Hamisan sebagai penghargaan di atas kerjasama dan kolaborasi program pada kali ini. Bersilakan. Mungkin dah letak perbezaan program perbezaan. 1, 2, 3, sekali 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zahra dan juga Cik Nur Zaimi. Hadirin sekalian, dengan penyampaian itu tadi, maka sempurnalah program kita pada hari ini. Bagi pihak majlis, kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dan keterlanjuran di sepanjang majlis ini berlangsung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.